Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dalam bab yang sama macam kemarin, iaitu bab 3, kelestarian alam sekitar. Baik, kemarin kita dah bincang mengenai jejak karbon dan tapak tangan karbon. So, ini apa kita akan tengok. Okey, pencemaran alam sekitar. Kamu dah maklum pelbagai jenis pencemaran yang berlaku di dunia kita sekarang ni. Okay, yang mana banyak memusnahkan ekosistem semula jadi, memusnahkan habitat semula jadi dan sebagainya. Okay, pencemaran ni boleh dikatakan bermula dari tangan manusia dan kesannya juga kembali kepada manusia. Okay, apa yang kita dapat hari ni di akhir pembelajaran, murid boleh yang pertama mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Okey, jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Okey, pencemaran ni dia berlaku apabila perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi. Okey, fizikal tu maksudnya macam bentuk tanah, bentuk persitaran yang kita boleh pegang, kita boleh rasa perubahan dia. Kalau kimia ni perubahan bahan-bahan semula jadi macam gas, okey, itu kimia. Dan biologi kehidupan yang mana berlaku perubahan yang kita tak mau. Bila tak mau pada alam sekitar kita yang melibatkan udara, air dan tanah. Baik. Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua kehidupan. Okay, siapa pun tak selesa, siapa pun tak mau, susah. Maksud mudarat ni susah pada semua kehidupan yang ada di bumi ni. Okay, pencemaran alam sekitar juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir, kilat. Macam-macam lah. Banjir kilat, macam-macam lagi lah. Okay. Kemudian 4 jenis pencemaran alam sekitar. Yang pertama pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran terma. Saya kita akan tengok satu-satu lah. Okey, pencemaran udara. Pembakaran bahan api fosil dan biogesim, gas exhaust automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang menyebabkan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Ni apa-apa saja yang pembakaran yang melibatkan bahan-bahan api fosil, biogesim, gas exhaust kereta, motor, perebutan bahan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau, iaitu gas karbon dioksida dan pelbagai jenis gas toksik ke dalam udara kita. Pencemaran udara semula jadi ada juga seperti letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu dan sisa organik yang mereput. Ini adalah punca pencemaran udara. Lain pada tu, ada lagi tak? Nanti kamu senaraikan . Baik. Ada juga pencemaran udara buatan manusia seperti gas exhaust daripada alat atau kenderaan bermotor. Relau bagas ni tempat perombongan adalah. Depa bakar biji timah, biji besi dan sebagainya kan. Dia mengeluarkan asap. Stesen jana kuasa terma, industri, kilang-kilang dan tapak pelupusan sampah. Ni pencemaran udara yang dibuat oleh manusia sendiri. Manusia yang menyebabkan pencemaran udara berlaku. Pencemaran air. Pencemaran air, dia punya punca dia sisa ataupun air sisa. Air sisa-sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Maksudnya air sabun dan kumbahan. Hasil-hasil ayak daripada rumah kita yang buangan dari rumah kita tu. Sisa pekerjaan seperti sampah sarap, bahan buangan industri seperti grease. Sampah sarap orang buang dalam sungai tu kan, dalam laut dan sebagainya, yang menyebabkan pencemaran air. Bahan buangan industri seperti grease. Grease ni maksudnya minyak lah. Dibuang ke dalam laut, buang ke dalam sungai yang berlaku dekat Kelang semua tu kan. Bahan kimia yang digunakan di dalam pertanian seperti baja,
kimia dan racun perosak. Ni contoh dia ni lah, petani dia nak suburkan padi dia tabak baja, dalam masa sama dia guna racun perosak, juga menyebabkan pencemaran air. Tumbuhan minyak yang kerap berlaku dekat laut, biasanya bukan tumbuhan minyak, dia tuang minyak tu untuk kurangkan jisim kapal kalau kata laut bergelora. Kadang-kadang laut bergelora pun boleh menyebabkan jugalah tumpahan minyak berlaku secara tidak sengaja. Okey, pencemaran tanah. Penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Ni biasalah. Bila ada pertanian, baja dan racun serangga berlebihan pun digunakan. So, dia menyebabkan pencemaran tanah. Selain daripada itu, pengurusan sisa pepejal kurang sesuai. Sampah sarap. Sekarang ni sisa-sisa elektronik banyak dibuang dan tidak diuruskan dengan baik. Okay, nak tanam pun tak boleh. Dan dia bersepah atas tanah. Hujan asid juga menyebabkan pencemaran tanah. Tanah jadi tak subur. Sisa nuklear. Negara-negara yang menggunakan nuklear sebagai sumber tenaga, menyebabkan adanya sisa nuklear yang merosakkan tanah. Sisa elektronik, ni saya cerita tadi, komputer, komponen handset terlalu banyak sekarang ni, jadi dia banyak dibuang ke atas tanah tanpa diuruskan dengan baik. Okey, pencemaran terma. Apa itu pencemaran terma? Pencemaran haba. Yang menyebabkan haba, bumi jadi panas. Contohnya penyahutanan, penebangan hutan berleluasa. Aktiviti perindustrian, maksudnya kilang-kilang yang membebaskan haba. Pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin, maksudnya apa berkaitan dengan haba, kereta-kereta, mesin-mesin di kilang kan, yang menyebabkan haba itu terbebas, juga menyebabkan pencemaran terma. Okey, tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Ini fokus kita ni. Okey. Indeks pencemaran udara merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara, manakala biochemical oxygen demand BOD pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Okey, tahap pencemaran air daripada secara domestik. Seterusnya, eutrofifikasi ialah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat, biasanya daripada deterjen, sabun basuh kita, baja dan sampah ke dalam satu ekosistem akuatik. Maksudnya ayak-ayak sabun, ayak baja dan sampah-sampah, ayak sampah tu yang masuk, yang kita buang dalam sungai dan laut, dia akan membentuk eutrofikasi, pencemaran. Dia akan berbentuk lumut-lumut ni. Okey, bila kita buang ke dalam sungai dan laut, akan membentuk lumut-lumut ni. Okey. Pertumbuhan alga yang pesat dalam air mengandungi bekalan ion nitrat berlebihan sebagai salah satu contoh eutrofikasi. So alga ni ataupun lumut-lumut akan tumbuh secara pesat, secara berleluasa penuh, disebabkan bahan-bahan fosfat dan ion nitrat ni berlebihan. Kesan negatif dia termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air, menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Itu yang menyebabkan ikan-ikan, siput, ketam, udang dan sebagainya mati. Sebabnya ayak dah ditutupi dengan lumut dan alga, menyebabkan oksigen dalam ni kurang. Okey, pertukaran gas antara udara dengan air susah nak berlaku. Okey, BOD. Apa itu BOD? Ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam satu sumber air. Okey. Oksigen diperlukan oleh mikroorganisma yang digunakan. Yang tugas dia menguraikan bahan organik. Itu oksigen yang digunakan oleh mikroorganisma. Semakin tinggi BOD bagi satu sampel air, semakin banyak mikroorganisma dalam sampel air itu. Maksudnya kalau organisma dalam air tu BOD dia tinggi, makin tinggi banyaklah mikroorganisma yang ada dalam air tu. Okey, tahap pencemaran air bagi satu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Okey, air tu kita ambil, masukkan warna larutan metilina. Berapa lama dia berubah warna biru tu, dia akan hilang. Tu kita akan tengok BOD dia.
Apabila larutan metilena biru dimasukkan dalam satu sampel air yang tercemar mengandungi kandungan oksigen terlalu rendah, okey, warna biru larutan metilena biru akan luntur dengan cepatnya. Warna tu lagi dia hilang cepat, lagi kuranglah oksigen ada dalam air tu. Okey, semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Okey, kita bubuh air tu, air tu metilena biru, masuk saja, hilang saja warna biru tu, maksudnya lagi cepat dia hilang, lagi kuranglah oksigen ada dalam air tu. Okey, boleh faham noh? Itu BOD. Okey, kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan penggunaan teknologi hijau. Okey, penggunaan bobolan lumpur mikroorganisma efektif mikroorganism EM digunakan usaha mereka cipta kaedah pembersihan air tercemar dengan penggunaan teknologi hijau merupakan satu proses yang berterusan di Malaysia. Antara kaedah yang digunakan merawat air sungai yang tercemar di Malaysia termasuklah penggunaan bobolan lumpur mikroorganisma efektif ataupun efektif mikroorganism. Okay, dia buat daripada lumpur tu, dalam tu ada mikroorganisma efektif yang akan membantu menguraikan bahan sisa-sisa yang ada dalam sungai dan sebagainya. Dipanggil EM. Benda ni kita boleh buat sebenarnya daripada hasil buangan. Okey. Apa itu mikroorganisma efektif? Nama dia bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei. Bakteria fotosintetik seperti Rhodopseudomonas palustris. Yeast. Ni 3 jenis mikroorganisma efektif ataupun EM yang digunakan dalam merawat pencemaran air. Okey. Apa tugas bakteria asid laktik ataupun Lactobacillus casei ni? Dia akan merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Ni tugas ni bakteria Lactobacillus casei ni. Dia akan menyingkirkan bau busuk. So air yang di kumbahan yang dilepaskan oleh sisa rumah kita tu, dia akan hilang. Okey, bau tu akan hilang. Merencatkan pertumbuhan mikroorganisma bahaya, maksudnya bakteria-bakteria ataupun protozoa yang bahaya lain akan direncatkan sebab kehadiran Lactobacillus ni. Okey, dan dia akan menyebabkan perebutan berlaku dengan cepat. Bahan-bahan buangan tu akan mereput dengan cepat. Bila mereput dengan cepat, maka hilanglah pencemaran. Okey, kalau bakteria fotosintetik, apa dia buat? Okey, dia akan mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Termasuk saja bakteria ni, dia akan mengubah asid amino dan gula yang ada dekat sisa buangan tu akan jadi makanan kepada haiwan dan tumbuhan yang ada dalam air. Tu tugas bakteria fotosintetik. Dia akan ubah lah, maksudnya sintesis tu dia akan ubah bahan yang ada dalam sisa menjadi sumber makanan yang berguna pada haiwan dan tumbuhan akuatik. Okey. Yeast. Okey, apa tugas yeast pula? Yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan-tumbuhan hijau. Okey. Yeast ni bila kita masuk dalam dalam sungai yang tercemar, dia akan bagi bahan keperluan kepada tumbuhan hijau yang untuk tumbuh dalam sungai tu atau laut tu. Okey, kita masuk pula topik yang terakhir, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Ni sikit je, tak banyak. Okay, apa yang kamu perlu buat yang kita boleh dapat pada akhir pembelajaran ialah mereka cipta kaedah pembersihan air tercemar menggunakan teknologi hijau. Dan yang kedua, menjustifikasi peranan setiap individu dalam mengurus sumber semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Yang 3.2.3 ni tadi kita dah bincang dah. Tapi ni kita nak bincang macam mana nak urus semula jadi dan mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Okey. Yang pertama, teknologi emisi negatif. Teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Salah satu cara dengan menggunakan mikroalga. Ini nak menyingkirkan karbon dioksida dalam atmosfera yang banyak. Sebab karbon dioksida kalau terlalu banyak dalam udara menyebabkan pemanasan global.
So kita boleh guna mikroalga. Mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marin, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Ini alga yang ada dalam laut yang digunakan untuk mengurangkan karbon dioksida dalam atmosfera. Okey. Peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Okey, PBB memainkan peranan secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. PBB meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global. Okey, PBB ni dia akan panggil negara-negara yang bersedia untuk membantu, okey, atau berusaha untuk mengurangkan isu alam sekitar ni. Okey, langkah-langkah yang dibuat adalah mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditangani oleh masyarakat global. Ni biasanya dia melibatkan industri, okey, dia melibatkan pembuangan sampah, sisa pejal. Okey, PBB akan panggil negara-negara ni, pemimpin-pemimpin negara ni untuk tanda tangan perjanjian supaya mengurangkan pembakaran hutan ke, mengurangkan asap kilang ke, mengurangkan pembuangan sisa pepejal dan sebagainya. Okey, selain daripada itu menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup untuk semua orang di dunia ni. Kemudian melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Sekarang ni banyak-banyak alat elektronik macam aircon dan sejuk dah mula kurangkan penggunaan klorofluorokarbon. Dia ada bahan lain yang digunakan. Okay, dulu bahan penyejuk dalam aircon atau peti sejuk ni dia guna klorofluorokarbon sebagai bahan utama. Sekarang dah guna benda lain lah, adalah nama dia. Okey, mengharamkan penggunaan baja kimia toksik seperti pestisida DDT. Ni dah diharamkan supaya mengelakkan pencemaran berterusan. Okey. Persidangan yang dibuat, persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dalam dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia, termasuklah persidangan Rio Conference atau United Nations Conference on Environment and Development UNICEF pada 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan gas rumah hijau, dan perjanjian Paris pada 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan mengahadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius sahaja. Okey. Ni perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang dipanggil seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar. Okey, baiklah. Itu saja untuk sesi PDPR kita hari ini, perbincangan kita. So, bab 3 pun dah habis. InsyaAllah minggu depan kita tengok sama ada kita akan sambung ataupun kita akan sambung bab 4 pada pembukaan sekolah nanti, sebab minggu depan saya dah mula menandak SPM. So diharapkan kamu dapat menyiapkan modul yang ada dan hantar kepada saya sebelum sekolah dibuka. Dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.